Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Muslimin muslimat rahmati Allah. Pada sesi yang terakhir kita membahaskan berkenaan dosa besar yang ke-11, lari dari medan pertempuran. Syarahannya tak begitu panjang, bahkan Imam Az-Zahabi sendiri cuma menukilkan satu ayat sahaja daripada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Jadi cuma sepotong ayat Al-Quran itu sahaja Imam Az-Zahabi letakkan pada tajuk lari dari medan pertempuran, yang merupakan salah satu daripada dosa besar. InsyaAllah pada malam ini kita akan bermula pada bab yang ke-12. Bab yang ke-12 adalah bab berkenaan dengan dosa besar berzina. Al-Imam Az-Zahabi seperti mana lazimnya akan memulakan satu-satu bab dengan kalam Allah, Al-Quran. Kemudian barulah beliau mengikuti beberapa hadis Nabi SAW. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan larangan berzina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, zina ini merupakan salah satu fahisyah. Fahisyah maksudnya adalah dosa berkenaan dengan syahwat. Kita ada syubhat, dosa berkenaan dengan pemikiran ataupun cubaan manusia berkenaan dengan pemikiran. Manakala zina ini pula merupakan salah satu dosa yang membabitkan syahwat. Kemudian sebelum kita bahaskan hadis-hadis yang berada dalam bab ini, kita berikan dulu pengertian ringkas apakah maksud zina. Apakah maksud zina? Zina merupakan persetubuhan haram di antara lelaki dan juga perempuan, bukan disebabkan syubhah, dan juga ia membabitkan yang bukan mahram ataupun yang tidak halal baginya. Baik, itu maksudnya adalah zina. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak melarang zina itu sendiri secara zahirnya. Kalau kita lihat pada suratul Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang zina itu sendiri secara kasarnya. Tetapi apa yang Allah Taala larang? Allah Taala larang perkara yang mendekati zina. Maksudnya ini merupakan suatu penguat. Ini merupakan suatu penguat. Kalaulah perkara yang mendatangi benda tersebut sahaja dilarang, apatah lagi benda itu. Dan Allah Taala wala taqrabu, dan dalam usulul fiqh setiap larangan membawa kepada konotasi haram. Setiap larangan membawa kepada konotasi ataupun kesan haram. Jadi sini tahulah kita bahawa zina itu merupakan suatu benda yang haram. Dalam masa yang sama, perkara yang menuju kepada zina itu juga diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah Ta'ala kata, wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati. Sekali lagi, perkara yang mendekati zina itu sendiri merupakan perbuatan yang Allah Ta'ala larang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada penghujung ayat 32 ini berikan dua sebab untuk manusia renungkan, untuk manusia fikirkan kenapa dia itu sendiri melarang perbuatan zina. Kita secara logik akalnya menganggap benda tersebut buruk. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memberikan kita dua logik kenapa benda tersebut buruk, dan kita akan sebutkan apakah kesan-kesan perbuatan zina. Baik, satu, innahu kana. Allah Ta'ala sebut
Innahu kana, kerana ia sesungguhnya. Ia itu kembali kepada perbuatan zina itulah. Kana fahisha. Satu, Allah Ta'ala beritahu kerana ia merupakan suatu fahisha. Fahisha apa sebut kita tadi? Dosa yang membabitkan syahwat. Dan semua dosa yang membabitkan syahwat, dia juga ada konotasi kerosakan. Dia ada konotasi ataupun kesan kerosakan. Dan kesan kerosakan itu membabitkan fizikal dan juga maknawi. Okay. Zina ini muslim-muslimat, dia satu benda yang sangat bahaya sekarang ini. Kalaulah pada zaman Nabi SAW itu zina, orang berlaku zina. Bahkan di kalangan sahabat ada Imrah Ghamidiyah, ada Ma'iz, sahabat yang mereka itu terlanjur berzina. Bayangkan pada ketika itu tidak ada medium yang begitu luas untuk manusia itu berkomunikasi. Dan medium komunikasi itu pula terhad hanya kepada bertemu secara fizikal. Maksudnya medium komunikasi itu maksudnya kalau kita nak pergi jumpa orang tu, katalah kita kenal si fulan ataupun si fulan, nak pergi berkomunikasi ni tu kena secara fizikal. Kita kena bertemu baru kita boleh mengajak berborak ataupun hajat kita. Pun begitu muslim-muslimat. Berlaku tak zina pada zaman itu? Berlaku. Berlaku tak zina pada zaman Umar? Berlaku. Bahkan Umar sendiri memberikan penegasan, kalau kita akan baca di penghujung bab ini, tentang Umar kata, mesti ditegakkan hudud. Mesti ditegakkan hudud untuk mengekang gejala zina ini. Bayangkan kita pada hari ini, medium itu kita boleh berkomunikasi secara maya, tidak bertemu. Jadi ini menyebabkan apa? Zina itu sebenarnya lebih mudah berlaku. Setiap hari apa yang kita nampak. Siapa sini yang tidak memiliki telefon bimbit? Tak ada. Bahkan kalau pada zaman awal-awal telefon bimbit dulu, mungkin kita kata telefon bimbit ni hanya untuk golongan muda yang celik IT. Tapi sekarang ni, daripada budak tu lahir pun kadang-kadang dah ada akaun media sosial mak bapak dibuatkan. Apakah golongan yang berusia terkecuali? Tak juga. Berlaku tak di media sosial ataupun di media masa gejala ataupun berita tentang zina? Yang tua berzina dengan yang muda. Jadi muslim-muslimat. Jadi. Saya pernah ada di tempat kerja saya lah. Masa tu tengah buat paper untuk tentang dalam conference. Jadi ada seorang pensyarah tu berkongsi dengan saya pada kajian dia 2015 berkenaan dengan anak tak sah taraf. Itu menurut dia lah. Masa tu maghrib kami kata kita berhenti kejap, kita pergi solat. Masjid pun dekat je. Jadi sepanjang jalan tu kadang kita cerita tentang itu, cerita tentang ini. Salah satu dia cerita dia pernah buat kajian pada tahun 2015. Mungkin muslim-muslimat juga boleh buat kajian yang sama ataupun cari bahan yang sama. Dia kata masa kajian itu dilakukan, dia kata ada 50,000 anak tak sah taraf. Pada tahun tu lah 2015, 50,000. Saya ingat lagi dia sebut. Dia kata 50,000 ni separuhnya adalah daripada orang Islam. Banyak tak banyak? Banyak, 25,000. Itu pun dia kata 25,000 tu, katalah kita assume memang bilangan tu 25,000. Itu 25,000 yang diketahui. Maksudnya dia tak pandai buat ke apa ke, tiba-tiba tanpa kehendak dia anak tu lahir dan direkodkan. Ada yang berzina, mungkin dia tak tahulah apa benda dia pakai, anak tak ada. Maksudnya tak lahir anak, mungkin dia pakai protection ke apa, anak tak ada. Ataupun ada anak tetapi tidak diketahui yang dia itu sebenarnya tak sah taraf. Dan angka ini meningkat saban tahun. Baik, kalau saya tanya muslim-muslimat kat sini, ini membawa kepada yang perkataan ataupun firman Allah Ta'ala yang berikut itu wasa'a sabila. Apa cara yang paling baik sekali untuk kita mengekang gejala zina? Puasa? Lagi?
Betul, itu semua tak dinafikan nikah. Baik. Sebelum saya sampai ke sini, saya dah fikir itu. Macam mana nak jawab? Tokoh agama, kena puasa. Tapi sebenarnya jawapan tu ada kat situ. Baik, macam mana? Allah Ta'ala pada penghujung ayat itu, Allah Ta'ala beritahu wasa'a sabila. Dan dia, zina ini, dia merupakan seburuk-buruk jalan. Seburuk-buruk jalan apa dia maksud dia? Ada orang memang dia suka bergaul dengan bukan mahram gitu. Dia satu kenikmatan. Baik, kalaulah ada orang memang sebelum kahwin, dia suka bergaul dengan orang. Kadang-kadang kita pelik, ada lelaki ni, dia tak suka gaul dengan lelaki tau. Dia suka gaul dengan perempuan. Kadang-kadang kalau kat office tu, kita lelaki ni ada kadang kita sembang gitu kan. Lelaki sembang dia pattern lain. Muslimat sembang dia pattern lain. Dia pergi dekat muslimat tu. Ini yang Allah Ta'ala sebut wasa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Kalaulah memang perangainya seperti itu sebelum nikah, agak-agak masa dia nikah, kalau dia tak ada rasa insaf, rasa ingin bertaubat, rasa benda tersebut buruk, apakah selepas dia bernikah, dia tetap berzina? Jawapannya adalah ya. Nikah, puasa, ini semua adalah benda yang boleh mengikat daripada orang itu meneruskan zina kerana apa? Nafsunya dikawal, dan juga ada benda yang dia boleh salurkan kepada benda yang halal. Tapi satu perkara yang Allah Ta'ala sebut pada penghujung ini, wasa'a sabila, orang tu sendiri kena ada rasa insaf, tak mahu pergi kepada jalan yang menyebabkan dia itu terdorong untuk berzina. Subhanallah, ayat ini memang sangat mendalam. Mungkin dibahaskan biasanya wala taqrabu zina, tapi jarang sekali ada yang membahaskan wasa'a sabila. Kalau dia nikah, kalaulah dia nikah, dia ada isteri, katalah isteri cukup kota 4, tapi dia tu masih lagi tak insaf untuk pergi kepada perkara-perkara yang menyebabkan zina mata, zina mulut, apakah dia tetap berzina? Dia tetap berzina. Jadi Allah Ta'ala beritahu wala taqrabu, jangan kamu dekati. Kemudian Allah Ta'ala beritahu innahu kana fahisyah, dia merupakan dosa fahisyah. Saya sebut tadi fahisyah kat sini membawa kepada kefasadan, kerosakan. Apa dia? Fizikalnya membawa kepada penyakit. Penyakit apa yang tersebar melalui zina? HIV. Kemudian dari sudut maknawinya, maksudnya kerosakan apa yang zina ini boleh buat? Kerosakan kepada keluarga. Betul. Keluarga itu maksudnya orang berkahwin kerana apa? Salah satunya hikmahnya adalah supaya syahwat itu terpenuhi melalui jalan yang halal. Tapi nikah itu sendiri apa sebenarnya tujuannya? Apakah sekadar bernikah, ada teman untuk membina keluarga? Orang yang memang kelazimannya berzina dan dia berkeluarga, dia tak insaf untuk melakukan perbuatan zina ni, masih lagi ada isteri pun masih lagi cari benda yang lain. Apa kesannya? Dia akan merosakkan institusi keluarga. Dan secara direct tanpa kita fikir, apa dia? Kerosakan nasab. Anak zina tak boleh dinisbahkan kepada bapa dia. Kemudian saya yakin dan percaya muslim-muslimat tahulah perbahasan perlu boleh tak dinasabkan. Akhirnya ada sebagian memilih, tapi asalnya tak boleh dinisbahkan kepada bapa dia. Kenapa ada sebagian para ulama tetap kata boleh dinisbahkan kepada bapa dia untuk menjaga kemaslahatan budak tersebut dan tak ada dosa apa? Tapi asalnya apa? Boleh nisbah ataupun tidak? Asalnya tak boleh dinisbahkan. Yang nisbah tu kata apa? Sebab nak tolak kemudaratan jadi dekat budak tu. Asalnya memang tak boleh dinisbahkan. Kemudian, kalau ada harta pusaka, budak tu boleh dapat tak? Budak tersebut tak boleh dapat. Sebab apa? Firman pula. Nabi SAW bersabda apa? Al-walad min firash. Anak tu lahir mesti daripada firash, katil. Maksudnya mesti melalui akad yang sah. Ada kerosakan situ. Innahu kana fahisyah. Wasa'a sabila, seburuk-buruk jalan.
orang yang mengambil jalan zina ini tak ubah seperti sebagian para ulama tafsir ketika membahaskan perkataan wasa'a sabila. Kenapa Allah Ta'ala tutup ayat itu dengan wasa'a sabila, kerana apa? Dia kata umpama binatang. Binatang, pernah tak tengok binatang kahwin? Tak ada. Binatang tak pernah kahwin, tak pernah nikah. Apakah haram binatang tak bernikah? Tak. Dia buat kat mana-mana je kan. Entah bini siapa dia pergi rembat. Kucing mana. Dia tak tahu kucing tu janda siapa, dah berapa kali janda dah kucing tu. Dia pergi buat. Itu seburuk-buruk jalan. Wasa'a sabila. Baik. Saya sebutkan beberapa perkara kesan zina ini. Kesan buruk dia. Yang pertama, seperti mana yang kita sebutkan tadi, dia menyebabkan nasab kita itu bercampur baur. Katalah muslimat itu ataupun wanita tersebut berzina dengan itu, berzina dengan ini, berzina, kemudian lahir anak. Anak tu tak diketahui siapa bapa dia. Kemudian generasi berikutnya, betul zina tu tidak diwarisi dia punya dosa, tapi kesan dia ada tak? Ada. Mungkin boleh mak bapak dia boleh sembunyikan, tapi akhir sekali masa anak perempuan tu nak nikah, boleh tak bapak dia jadi wali? Kalau masa dia lahir itu, mak bapak dia masih tak nikah. Tak boleh. Jadi dia merosakkan nasab. Yang kedua, kahwin menyebabkan seorang lelaki boleh bertanggungjawab kepada wanita. Dia boleh kata, ini lelaki aku, dan kita melalui jalan yang sah, mahar ada, maka lelaki tersebut ada tanggungjawab syar'i yang kena dekat perempuan. Sebenarnya muslimat tak perlu risau tentang poligami dari satu sudut. Sebab yang Allah Ta'ala akan tanya, yang Allah Ta'ala akan campak ke syurga ataupun neraka adalah lelaki. Kalau dia tak bertanggungjawab kepada isteri-isteri dia. Muslimat sepatutnya relax aja kalau nak poligami pun. Sepatutnya lah. Tapi perasaan tak begitu mudah. Perasaan ni dia tak hitam putih. Dia ada kelabu sikit, kadang dia pink sikit, dia ada merah sikit. Dia tak begitu mudah. Baik, kalau orang tersebut berzina, tak ada akad. Membezakan sebenarnya dua lelaki ni, kalau lelaki dan perempuan ni, beza dia apa? Akad tu je. Kenapa tak pergi kepada akad? Kenapa nak berzina? Beza dia akad tu saja. Dengan akad itulah menyebabkan lelaki itu kena bertanggungjawab. Masyarakat boleh tanya dia. Mahkamah boleh bagi tahu dia, kena buat gini, kenapa awak tak bertanggungjawab? Tapi kalau berzina, boleh tak perempuan tu kata, ini lelaki yang patut bertanggungjawab kat aku? Bertanggungjawab apa? Bertanggungjawab sebab dia termengandung, itu aja. Tapi apakah salah lelaki semata-mata? Tak. Dia salah lelaki perempuan. Kita akan pergi nanti ayat kat bawah tu. Dan itu yang kedua. Satu, buruk kerosakan pada nasab. Yang kedua, tidak berlaku tanggungjawab. Lelaki tak bertanggungjawab kepada perempuan, perempuan juga tak bertanggungjawab kepada lelaki. Tapi yang besarnya itu lelaki lah. Dan yang ketiga, apa dia? Muslimat ataupun wanita tersebut, saya tak suka guna muslimat sebab ni perkara yang kita dengar tu pun rasa jijik gitu kan. Wanita tersebut tidak boleh menisbahkan kepada lelaki itu, macam saya sebutkan tadi, ini suami, dan lelaki itu juga tak bernisbahkan, ini dia kata isteri aku. Jadi pergilah kepada jalan yang halal. Yang menjadi kebimbangan kita pada hari ini apa dia? Sebab begitu banyak medium yang menyebabkan lelaki perempuan itu bergaul. Bergaul tak salah, tapi disebabkan media kadang tunjukkan benda yang tak tutup aurat. Kadang ada buat program yang program makan makan sama-sama tu, mandi sama-sama, lelaki perempuan duduk serumah dalam YouTube tu, yang makan kentang sama-sama. Makan kentang apa?
makan kentang gedik-gedik tu. Benda tu kita patut tegur. Jangan kita layan gedik-gedik dia tu. Lelaki tak boleh pondan macam itu. Kita kena tegur. Sebab yang tengok, kalau kita ni tak apalah kita pergi mengaji, tapi yang tengok tu siapa? Generasi muda, anak-anak kita kan. Student-student kita yang kecil-kecil tu. Dia tengok, boleh rupanya benda ni. Tak, kita kena suarakan benda tersebut haram, tak boleh. Jangan dibuat. Ya, itu satu benda yang sangat bahaya. Bergaul lelaki perempuan, bertepuk bertampar, orang anggap okey. Benda tu tak boleh, haram. Tidak ada kemuliaan, tidak ada keberkatan. Siapa yang buat seperti itu? Nak bergedik sampai bila? Nikahlah. Baik. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi nukilkan dalam surah Al-Furqan ayat ke-68. Ayat ini tentang ibadur rahman. Tentang ibadur rahman. Siapa yang Allah Ta'ala akui sebagai hamba-Nya. Hamba, kalau dia dinisbahkan kepada selain Allah, ia merupakan suatu bentuk kehinaan. Hamba Ali, hamba Muhammad, dia kehinaan. Tapi perkataan hamba, bila dinisbahkan kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mulia, maka ia merupakan satu pengiktirafan dan juga satu kemuliaan. Dan orang yang Allah Ta'ala iktiraf sebagai hamba itu ada pada ayat ini. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Siapakah orang yang Allah Ta'ala iktiraf sebagai hamba-Nya? Adalah orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain. Satu. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Yang kedua adalah orang yang tidak membunuh jiwa. Membunuh jiwa kat sini bukan semata-mata membunuh Muslim lain, tapi apa sahaja yang berkaitan dengan nyawa. Muslim tak Muslim. Bila dia tak buat benda tersebut, maka Allah Ta'ala kata, ini merupakan hamba aku. Illa bilhaq. Melainkan dia bunuh itu disebabkan hak. Contohnya apa? Balas bunuh. Orang tersebut bunuh saudara dia, maka dia bertanggungjawab untuk bunuh semula. Ini perbahasan yang kita telah pun bahaskan. Maksudnya ada peruntukan yang manusia boleh bunuh manusia lain. Bukan kita maksudnya. Tetapi dengan mahkamah, dengan pemerintah kata dia ni layak untuk dibunuh. Dan yang ketiga Allah Ta'ala kata apa? Wala yaznun. Orang yang berzina, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengiktiraf sebagai hamba-Nya. Dia keluar daripada itu. Melainkan kesemua mereka ini bertaubat. Wa may yaf'al dzalika, Allah Ta'ala beritahu, siapa yang melakukan yang demikian itu, yalqa athama, dia itu sebenarnya layak untuk mendapat hukuman yang berat. Waliyazubillah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan kita dan juga keturunan kita daripada perkara yang mendekatkan perbuatan zina. Baik. Allah Ta'ala berfirman ini dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fah fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Sebenarnya ayat tu dia terpotong, tapi saya bacakan sampai habis kerana ada pengajaran yang sangat menarik tentang hukuman bagi orang yang melakukan zina. Baik, kita pergi kepada yang pertama. Saya sangat mengasyurkan muslim-muslimat kalau ada buku tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi ada satu ulasan yang sangat menarik. Dia kata pada ayat ini ada 22 perbahasan. Pada ayat ini dia kata ada 22 perbahasan. Siapa yang boleh bahasa Arab, sangat bagus kalau baca perbahasan Al-Imam Al-Qurtubi pada ayat ini. Tapi saya ambil sebahagiannya. Baik, satu Allah Ta'ala buka ayat ini, Az-zaniyatu waz-zani. Penzina perempuan
dan juga penzina lelaki. Ada hikmah tak kenapa Allah Ta'ala mula dengan perempuan, kemudian baru lelaki? Apa lagi ayat yang Allah Ta'ala bezakan gender ni? Curi. Dalam ayat mencuri, Allah Ta'ala kata apa? As-sariku was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'am bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Pada ayat mencuri, Allah Ta'ala dahulukan pencuri lelaki dan juga pencuri perempuan. Kedua-dua tangan mereka bila cukup syarat, dipotong sebagai balasan daripada Allah Ta'ala. Azab kepada mereka, potong itu merupakan hukuman. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Aziz, Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebab ada orang kadang-kadang dia perkasa tapi tak cerdik. Allah Ta'ala Maha Mulia, memiliki sifat kesempurnaan. Jadi bila kita renung ayat mencuri, Allah Ta'ala bezakan gender tu, lelaki perempuan. Dan Allah Ta'ala pada ayat mencuri itu dahulukan lelaki. Tapi pada ayat zina ini, Allah Ta'ala dahulukan perempuan. Agak-agak muslim-muslimat, kenapa didahulukan perempuan berbanding dengan lelaki? Macam mana? Sahabat kita kata sebab penggoda terbesarnya perempuan. Kenapa perempuan dahulu? Apa yang disebutkan oleh sahabat kita itu betul. Penarik terbesar untuk berlakunya zina. Kenapa orang berzina gitu? Sebelum berzina, orang tak berzina tu melainkan dia suka. Dia tengok benda tersebut indah, dia nak. Macam kita tengok kereta kan. Apa kereta yang tak indah dekat negara kita ni ataupun kereta yang tak ada ni? Kereta apa yang dia punya reka bentuk tak menarik? Kereta sorong. Itu bukan kereta. Adalah kereta yang tak menarik ataupun kereta, bandingkan kereta Ferrari gitu lah. Kita tengok dia punya bentuk slick. Kita pun rasa ingin ke situ. Bukan tidak? Banding dengan kereta yang mungkin bentuk dia petak. Tak payah sebut brand lah, takut kena saman kotak dia punya. Banding dengan yang slick gitu, kereta Ferrari. Mana jiwa kita nak? Mestilah yang Ferrari gitu kan, designer smart. Warna ni mercik gitu. Merah pula tu, merah pekat. Tengok gitu, oh. Begitu juga dengan wanita. Wanita itu sendiri sebenarnya perhiasan. Walaupun dia tak berhias, dia itu sendiri perhiasan sebenarnya. Itu sebab Nabi SAW kata apa? Sebab baik perhiasan adalah wanita solehah. Dia itu sebenarnya perhiasan tu. Kita sebut apa? Fizikal itu sebenarnya perhiasan. Dia tambah lagilah dia nak attract orang. Jadi itu sebab Allah Ta'ala mulakan ayat ini, Az-zaniyatu waz-zani. Tapi yang ada kekuatan untuk melakukan zina itu secara paksa adalah pada lelaki. Tapi nak attract mula-mula tu, dia bersolek gini, pasang bulu mata unta yang tebal itu, tak merah gitu, attract orang. Maka Allah Ta'ala berikan peringatan pertama kepada wanita. Kemudian, sebelum kita nak pindah pada yang berikutnya, kenapa gender ni dua-dua sekali Allah Ta'ala sebut? Al-Imam Al-Qurtubi sebut untuk bagi tahu bahawa dua-dua ni kena. Bukan kamu ingat zina tu berlaku hanya disebabkan lelaki yang pergi bersetubuh dengan wanita, masukkan alat sulitnya gitu. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu sebenarnya dua-dua bersalah. Bukan lelaki saja kena, tetapi wanita juga kena. Ini sebagai penguat. Az-zaniyatu waz-zani. Itu sebab bila kita baca semula ayat as-sariqu was-sariqatu, kita tahu bahawa betul, secara ghalibnya yang mencuri adalah lelaki. Tapi ada tak pencuri perempuan? Ada. Kalau perempuan mencuri, apakah dia tak kena? Dia kena. Ini pula lelaki perempuan kena. Sebab kalau paksa bukannya zina, itu merogol. Ini dua-dua suka.
Az-zaniyatu waz-zani. Kemudian Allah Ta'ala beritahu apa? Kalau kamu jumpa dua ni, penzina lelaki dan juga penzina perempuan, dalam konteks ayat ini adalah yang masih tak bernikah, fajlidu kulla wahidin minhumah mi'ata jaldah, maka hendaklah kamu sebat keduanya dengan 100 kali sebatan. Jadi macam mana kita nak tahu cara sebat? Macam mana tak boleh angkat tangan paras lebih daripada terkeluar macam apa? Ketiak gitu kan. Al-Imam Al-Qurtubi ada bahaskan dalam tafsir beliau. Boleh rujuk kat situ. Tapi ala kulli hal, kalau berlaku zina, maka kena sebat 100 kali. Baik. Allah Ta'ala perincikan, nak sebat itu bagaimana nak sebat? Okey, bagaimana nak sebat? Kalau sebelum ini kita bicara tentang riba, dosa terbesarnya adalah seolah-olah berperang dengan Allah Ta'ala. Sihir. Sampai satu tahap dia dibunuh. Tapi, bila Allah Ta'ala sebut tentang zina ni, Allah Ta'ala bagi tahu sebat. Muslim-muslimat sekalian, agak-agak kita, sebat ni boleh menyebabkan orang mati tak? Tak menyebabkan orang mati. Allah Ta'ala beritahu pada, tengok ayat itu, kalau kamu sebat, kalaulah kamu dijadikan orang yang bertanggungjawab untuk pergi sebat orang, Allah Ta'ala beritahu, wala ta'khudhukum bihima ra'fah. Kalau kamu pergi sebat dia, maka janganlah kamu mengambil untuk kedua mereka itu ra'fah. Apa maksud ra'fah? Di sini terjemah apa? Belas kasihan. Maksudnya kalau pukul bagi betul. Bukan pukul apa? Pukul manja-manja itu. Ada pukul manja-manja? Ada kot. Dia pukul isteri dia manja-manja gitu kan, tepuk-tepuk gitu. Tak, Allah Ta'ala kata apa? Wala ta'khudhukum bihima ra'fah. Kalau kamu diberikan tanggungjawab untuk pergi sebat penzina lelaki, penzina perempuan, jangan main-main. Pukul bagi betul. Sakit tak pukul betul? Sakit. Tapi dia tidaklah sampai mengancam nyawa. Tapi sakit tak? Sakit. Baik. Buku ini terhenti kat situ. Tapi kalau kita baca sedikit ayat Allah, firman Allah Ta'ala itu, kita akan jumpa selain daripada jangan bagi belas kasihan untuk penzina lelaki dan juga penzina perempuan, masa sebatan sedang berlangsung, apakah ia dibuat secara senyap? Jawapannya adalah tidak. Kalau muslim-muslimat boleh buka surah surah Nur ayat 3 itu, Allah Ta'ala kata apa? Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kamu belas kasihan ketika mana kamu menjalankan hukum sebat kepada penzina lelaki dan juga penzina perempuan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalaulah kamu beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Kemudian ayat itu sebut apa? Wal yashhad. Masa hukuman zina itu berlangsung, wal yashhad azabahuma. Hendaklah disaksikan. Oleh siapa? Ta'ifatun minal mu'minin. Orang beriman kena pergi saksi. Kemudian para ulama bahas pula, apakah seorang cukup, apakah dua orang cukup. Tapi ada satu yang menarik tentang ulasan Imam Al-Qurtubi. Dia kata apa? Yang tak payah pergi saksi ni, sebahagian berpendapat, ahlul ilm berpendapat, yang tak perlu pergi menyaksikan sebatan zina di khalayak awam ini adalah siapa? Orang yang tidak memerlukan takdib. Orang yang tidak memerlukan pengajaran. Dia memang tahu dah insaf. Dia jaga ikhtilaf dia memang takut terjerumus kepada zina. Orang macam itu tak payah pergi saksi pun tak apa. Tapi orang beriman yang biasa-biasa ni, Allah Ta'ala perintah untuk dia pergi tengok. Jadi dalam Islam, mungkin selama ni banyak kita disebutkan, sebagian saya tidak sebut, kita kena tutup aib, kita tutup aib. Satu sudut, betul. Kita tak nafi. Tapi jangan kita lupa untuk berikan peringatan kepada masyarakat. Ada sebahagian dosa yang Allah Ta'ala kata apa? Kalau kamu nak jalankan hukuman, mesti dibuat secara publik.
Salah satunya apa dia? Zina. Apa hikmah agak-agak Allah Ta'ala kata kalau nak sebat di hadapan awam, supaya orang tengok. Salah satunya adalah untuk menimbulkan rasa insaf. Persoalannya pula, kalau rasuah kita tak rasa insaf ke? Dia balik semula kepada ayat tadi tu. Pada ayat mula-mula tu, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina ini muslim-muslimat. Tengok sekarang macam kita sebut tadi kan. YouTube, orang buka, ada macam-macam kat situ. Bahkan ada sebahagian kita sebut channel gitu, bergaul lelaki perempuan, duduk serumah, benda tersebut haram. Orang tengok tu, orang kan terpengaruh. Jadi nak counter back balik bahawa benda tersebut sebenarnya seburuk-buruk jalan, jangan kamu buat. Nah, tengok ni, kalau kamu pergi berzina, dekati zina, akhirnya kamu terjerumus kepada maksiat tersebut, ini yang kamu akan kena. Supaya public itu dia rasa gerun insaf. Kalau syahwat dia tengah naik, nak couple gitu begini, dia kata, oh ini tak boleh ni, kita mesti kahwin ataupun kita putus saja. Jadi itu sebab Allah Ta'ala kata, masa sebat betul-betul. Dan kalau sebat dijalankan, panggil orang pergi tengok. Pada muka surat berikutnya, 114. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Penzina lelaki, la yankihu, tidak menikahi, illa zaniyatan, melainkan penzina perempuan, atau musyrikah, ataupun musyrik, wanita musyrik. Wazaniyatu, dan penzina wanita, la yankihuha, dia itu tidak menikahinya, illa melainkan penzina lelaki ataupun orang musyrik lelaki. Wa hurrima dhalika 'alal mu'minin, dan kedua tersebut diharamkan bagi orang beriman. Maksudnya perempuan yang solehah bernikah dengan penzina lelaki, ataupun lelaki yang soleh bernikah dengan penzina perempuan. Baik, kita bahas sedikit ayat ini. Bila sebut tentang zina tadi, Allah Ta'ala mula dengan wanita. Tapi bila bab kahwin, Allah Ta'ala mula dengan lelaki ke perempuan? Allah Ta'ala mula lelaki dengan perempuan? Allah Ta'ala mula dengan lelaki. Tapi kalau zina perempuan, tapi kalau kahwin lelaki. Apa hikmah dia masing-masing? Asalnya adalah, kalau ingin mendirikan rumah tangga, secara lazim, secara tabi'inya, siapa pergi pinang siapa? Laki akan bertanggungjawab, mengambil tanggungjawab untuk pergi pinang perempuan. Itu sebab Allah Ta'ala bagi tahu penzina lelaki. Allah Ta'ala mula dengan lelaki. Lelaki kena jadi orang yang bertanggungjawab, kena berani gitu. Kalau minat dengan satu orang muslimat, pergi bagi tahu, saya minat dekat awak, boleh tak saya datang jumpa mak bapak awak, nak rancang macam mana nak nikah. Macam mana? Macam mana? Mak bapak tak Islam, maka dia akan pergi kepada wali hakim. Wali hakim. Kita ada 12 wali kan. Yang last sekali tu hakim. Kalau dah dia punya keluarga tak Muslim. Baik, lelaki, penzina lelaki, la yankihu, tidak akan bernikah melainkan penzina perempuan, dan juga orang musyrik dari kalangan perempuan. Begitu juga dengan perempuan.
Baik, sekarang ini, apa maksud nikah kat situ? Saya sebut apa tadi, kahwin Itu direct terjemahan. Tapi perkataan nikah kat situ, para ulama bahas. Apakah nikah kat situ maksudnya adalah bersetubuh al-wat'u, ataupun nikah kat situ maksudnya apa? Akad nikah. Boleh tak? Katalah ada satu orang lelaki tengok satu orang perempuan, dia tu berzina. Dia kata, aku nak bimbing dia lah. Dia pun sebut dekat muslimat tu, muslimat pula perempuan tu, dia kata, saya nak kahwin dengan awak. Saya nak bimbing awak ke syurga. Aceh. Ya, kadang dia tengok itu, apa, dahi licin dahi licin, kulit mulus, tak ada jerawat. Dia pun terpikat ni tu. Dia kata zina, dia tu apa yang lepas dah. Dia kata, saya nak kahwin dengan awak. Boleh tak? Berdasarkan ayat ini. Boleh tak, Syarul? Boleh tak? Itu sebab para ulama bahas, apakah nikah kat situ merujuk kepada al-wat'u ataupun aqdun nikah. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i dan juga Ibnu Taimiyah serta anak murid beliau mengatakan tak boleh bernikah dengan penzina, melainkan dia bertaubat. Jadi konsep, tak apalah, awak kahwin dengan saya, nanti saya bimbing awak ke syurga. Benda tersebut tak boleh. Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah serta Ibnu Al-Qayyim kata haram, tak boleh, kecuali dia bertaubat. Taubat cerita lain. Manakala jamaah, sekelompok besar, para ulama mengatakan boleh saja kalau nak nikah, asalkan syaratnya itu dipenuhi. Nikah haram ke halal? Boleh, tak ada masalah. Jadi wallahu alam, muslim-muslimat pilih yang mana, mampu membimbing ke syurga ataupun cari yang memang dah elok dah. Wallahu alam, saya sendiri berpandangan cari yang elok dah. Kita tak tahu masa depan, dan juga kita tak tahu siapa akan pengaruh siapa. Ada orang isteri dia ikut suami dia, tapi ada orang tu maksudnya lelaki lah, dia terbabas, dia pula ikut perangai isteri dia. Jadi tak dalam sejarah? Jadi. Dalam negara kita ni ada tak suami yang ikut PL isteri dia? Ada. Jadi wallahu alam, cari yang dah elok. Baik, berikutnya, Nabi SAW pernah ditanya, ayu dhanbin a'zam? Qal, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Qal, thumma ay? Qal, an taqtula waladak khashyata an yat'ama ma'ak. Qal, thumma ay? Qal, an tuzaniya halilata jarik. Nabi SAW pernah ditanya, apakah dosa yang paling besar? Baginda menjawab, engkau menjadikan bagi Allah itu sekutu, sedangkan dia menciptakanmu. Kemudian ditanya, wahai Rasul, kemudian apa? An taqtula waladak, engkau bunuh anakmu, khasyata ayyat'ama ma'ak, kerana takut dia akan makan bersama dengan rezekimu. Sedangkan anak itu lahir beserta dengan rezekinya, dia tak makan rezeki bapa dia. Tapi kita faham, rezeki anak itu, asbab dia boleh sampai ke situ adalah melalui bapa dia. Tapi Allah Ta'ala telah pun menetapkan, setiap orang tak akan mati kalaulah dia patut minum 1 juta liter air sebelum dia mati, dia akan minum 1 juta liter. Kalau dia makan 1 tan beras daripada dia kecil sampai dia meninggal, dia akan makan 1 tan beras sampai dia meninggal. Tidak berkurang sedikit pun. Telah pun Allah Ta'ala tetapkan. Dia sebenarnya, kenapa dia dosa besar? Satu, dia bunuh nyawa. Yang kemudian adalah dia berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Qala thumma ay? Kemudian ditanya, wahai Rasul, kemudian apa lagi? Antuzaniya halila
jarik, engkau berzina dengan isteri tetanggamu. Baik, Nabi SAW bersabda, ini insyaAllah yang terakhir. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang penzina ketika dia berzina, dia itu dalam keadaan beriman. Beriman kat sini bukan maksudnya dia jadi murtad. Tak. Tetapi masa dia melakukan kemaksiatan itu, iman tidak ada pada diri dia. Kesempurnaan dia hilang, iman dia itu. Macam mana kita tahu? Sebab riwayat berikutnya yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi. Wala yasriqus sariq, tidak mencuri seorang pencuri, hina yasriq, ketika mana dia mencuri, wa huwa mu'min, ketika itu dia iman dia sempurna. Macam mana kita tahu? Dia pergi curi ayam, ini contoh klasik. Dia pergi curi ayam, tapi akhirnya ayam tersebut dia bagi dekat Tok Imam. Suruh apa? Suruh sembelih. Kenapa dia tak patahkan leher ayam tu aja kan? Kenapa awak tak bunuh, hanya awak tetaknya kepala dia? Dia kata haram, tak boleh makan bangkai. Maksudnya dia ada iman, ada kesedaran. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan tidak minum khamar. Kalau muslim-muslimat perhatikan elok-elok hadis ni, Nabi SAW pada hal membicarakan tentang minum arak, Nabi tak sebut pun pelakunya. Kalau kita tengok, la yazni zani, tidak berzina seorang penzina. Kemudian wala yasriqus sariq, tidak mencuri seorang pencuri. Tapi bila sebut tentang khamar, arak, Nabi tak sebut wala yashrabu asyarib. Benda tersebut dipadamkan. Ibn Malik beritahu benda tersebut boleh saja kita menghilangkan dia punya fa'il, walaupun dia punya kata kerja itu tidak berubah kepada mabni lil majhul. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha, ketika mana dia minum, wa huwa mu'min. Sempat lagi ke ni? Baik, sikit lagi. Tadi nak berhenti kat sini, tapi alang-alang kita sikit lagi. Nabi SAW bersabda, "Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman fa kana 'alayhi kadh-dhullah. Fa idza aqla'a raja'a ilayhi al-iman." Yang kita sebutkan tadi, bila orang tersebut buat maksiat, dia punya iman itu masih ada. Kesimpulan lainnya apa dia? Kita tidak mengkafirkan orang yang melakukan maksiat. Tak boleh kita kata dia kafir, nyawanya halal untuk ditumpahkan. Tak boleh. Maksiat, bila dia masih mengakui Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan, dia masih lagi beriman. Kemaksiatan ini merupakan kelemahan diri dia. Dia terjatuh kat situ. Buktinya ini, apabila seorang hamba berzina, maka imannya akan keluar di atasnya, seolah-olah ada sebuah bayang-bayang. Apabila ia berhenti dari perzinaannya, maka imannya akan kembali kepadanya. Man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhul iman kama yakhla al-insanul qamisa min ra'sih. Siapa yang berzina atau minum arak, maka Allah mencabut imannya sebagaimana seorang melepaskan baju melalui kepalanya. Dan hadis yang terakhir pada malam ini, yang kat bawah tu nanti, insya-Allah pada sesi yang akan datang. Ini satu yang menarik. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzab wa a'ilun mustakbir." Ada 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat sebagai bentuk kehinaan. Satu, ini menisbahkan kalamullah. Allah Ta'ala berkata dengan as-saut, bentuk yang boleh didengari. Kemudian, ini tidak membataskan bahawa hanya 3 golongan ini sahaja. Sebab di antaranya adalah
apabila seorang itu mendustakan agama, menyembunyikan sesuatu daripada agama, dalam surah Al-Baqarah ayat 174 pun Allah Ta'ala akan berikan balasan yang sama. Apa dia? Tidak berkata-kata kepada dia sebagai bentuk pengabaian pada hari kiamat. Jadi 3 ini sebenarnya bukan untuk menghadkan. Cuma pada ketika ini Nabi SAW beritahu ada 3 golongan untuk ini. Tapi tidak menafikan bahawa ada golongan-golongan lain yang Allah Ta'ala tak bercakap kepada mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah Ta'ala tidak menyucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah Ta'ala tidak memandang mereka. Walahum azabun alim, dan bagi ketiga-tiga golongan ini azab yang sangat pedih. 1. Syekhun zanin. Apa syekhun zanin? Orang tua yang berzina. Jadi maklumlah kita bahawa zina ini tidak mengenal usia. Sekecil-kecil manusia sampailah yang paling tua, dosa itu boleh jadi dekat dia. Balik semula kepada firman Allah Ta'ala tadi, wasa'a sabila. Wa malikun kazzab, dan juga raja yang kazzab, banyak berdusta, ataupun pemerintah yang banyak berdusta. Dan juga wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sangat sombong. Saya nak sebut 2 pengajaran saja. 1, apakah kalau bukan orang tua berzina, orang muda berzina, dosa besar tak? Dosa besar. Kenapa Allah Ta'ala hanya sebut tentang syekh? Allah Ta'ala pula, Nabi SAW hanya sebut pada hadis ini syekhun zanin. Yang kedua, malikun kazzab, raja yang berbohong. Apakah yang bukan raja kalau berbohong tidak berdosa? Berdosa. Wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Apakah kalau dia kaya dia sombong tak berdosa? Berdosa. Jadi ini sebenarnya berlaku pada semua peringkat. Tua, muda, miskin, kaya, berjawatan, tak berjawatan, asalkan kau buat benda ni semua, sebenarnya kau berdosa. Tapi kenapa ada ekstra pada hadis ini untuk golongan ini? 1, orang tua. Apa beza orang tua orang muda? Orang tua ataupun orang yang berusia lah, kita sebut lunak sikit. Orang yang berusia, yang lanjut umurnya, dia punya syahwat itu telah pun berkurang, ataupun dia boleh mengawal syahwatnya dengan bagus. Tiba-tiba dia berzina, macam perangai orang muda, sedangkan dia tidak ada sebab untuk berzina. Sebenarnya ketiga-tiga ini persamaannya adalah mereka ini memiliki kemampuan ataupun tidak ada sebab untuk melakukan dosa itu. Itu sebab sampai Allah Ta'ala kata, dia ni buat dosa, ini buat dosa, tapi ini ekstra lebih dia punya seksa. Malikun kazzab, apa yang ada pada raja ataupun pemerintah yang tidak ada pada orang biasa? Apa dia? Kekuasaan. Kenapa orang berdusta? Sebab dusta merupakan sifat orang lemah, dan dia ada kekuasaan, dia tidak patut pun berbohong. Kekuasaan itu pada tangan dia. Baik, yang ketiga, ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Apa saya sebut tadi? Persamaan antara tiga-tiga ni. Mereka ini tidak ada sebab untuk melakukan dosa itu. Orang miskin yang sombong, nak disombongkan apa? Dahlah miskin, sombong pula. Maka selayaknya Allah Subhanahu Wa Taala berikan siksa yang demikian. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.